إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur banyak-banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kepada kita hidup satu hari lagi. Alhamdulillah pagi-pagi tadi kita start sama-sama bangun dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam solat subuh kita, kemudian kita ikuti dengan solat zuhur, solat asar dan maghrib. Tuan-tuan, solat maghrib dan saya belum lagi tak apa, saya musafir ini betul-betul musafir ni, ini bukan musafir Syiah ni Syiah pulau rumahnya musafir dah saya boleh tanya Malik tak apa, tanya Malik sini bukan jauh sangat, kebetulan jam saja dekat KL tadi tu. Saya keluar daripada Kuala Lumpur tadi pukul 5.30 petang, dah sangkut jam, cari jalan semua nak ke sini, nak ke belah selatan semua jam. Tak apalah ada rezeki kita jumpa, tak ada rezeki nak macam mana tapi apapun kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan kita bertemu pada malam ini sebab itu mungkin itu antara hikmah Allah tambahkan kita umur satu hari lagi rupanya antaranya kita nak bertemu, dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini dengan kita duduk sama-sama, kita kenal, kita renung, kita menung, kita muhasabah, kita munajat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tak sembang panjang, tak banyak kita nak cerita maghrib isyak, bukan panjang sangat tapi mudah-mudahan dengan yang pendek, yang sedikit itu boleh jadi manfaat yang banyak kepada kita akhirnya bila mana kita tanamkan sungguh-sungguh rasa syukur pada diri kita, mungkin Allah akan berikan kepada kita 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun, dan mungkin 10 tahun Allah akan berikan kepada kita. Bukan itu masalahnya. Allah boleh beri kepada kita berapa tahun pun tak jadi masalah Allah boleh beri kepada Nabi Nuh AS 1000 tahun Allah boleh beri kepada umat-umat dulu umur yang panjang-panjang, ratusan tahun, ribuan tahun dan nak buat macam mana umat Nabi Muhammad ni memang pendek-pendek umurnya, sebab Nabi ada sebut dia kata umur umatku mabaina sitin ila sab'in, antara 60 hingga 70 jadi kalau Nabi dah sebut macam itu, kita kena terima sajalah
kira berapa pun, mungkin Allah akan berikan kepada kita, ya betul 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, dan mungkin nama kita, mungkin kita akan masuk dalam buku rekod dunia yang terpanjang umurnya di dunia setakat ini. Tapi masa tu umur kita macam mana kita pun tak tahu, badan kita macam mana kita pun tak tahu, ya? Mungkin kita ni bukan macam Anas bin Malik. Anas bin Malik walaupun umurnya cecah 120 tahun, 130 tahun, tapi ketika itu pun umur Anas walaupun panjang tapi badannya masih sihat lagi. Bayangkan kan, walaupun umurnya ketika itu 120 tahun, dia masih boleh dapat baby lagi, ya? Ni bukan baby cucu, ni baby betul-betul baby dia. Sebab anak Anas bin Malik pun cecah 100 juga orang dia. Cuba bayangkan, kita bila umur dah 120 tahun tak tahu lah umurnya macam mana. Makan pun bukan suap sendiri tapi orang yang suapkan, ya? Buang air pun bukan buang sendiri, orang yang buangkan. Tapi itu, ya, kadang ramai lagi manusia yang begitu rupanya, yang walaupun panjang umurnya masih bangga lagi, sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Jadi sebab itu bukan isunya berapa, kan, umur yang Allah akan berikan kepada kita, tapi kita tanya pada diri kita, dengan umur yang dah Allah berikan kepada kita sekarang ini ataupun besok lusa lagi, apa yang kita nak kena buat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, dengan apa yang kamu sibuk-sibuk tu kanlah akhirnya kamu akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama ada kita sedang sibuk buat kebaikan di kala umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, 80, kan? Ketika itu Allah panggil kita, alhamdulillah, sebab kita sibuk dengan kebaikan, beribadah sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti sungguh-sungguh sesama manusia. Tapi malang andai umur kita 20 tahun, jangan cerita pasal 60, 70, 80 tahun. Ya, walaupun umur kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita kata umur masih muda, tapi rupanya, kan, umur yang muda tadi kita gunakan untuk apa? Derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berani pula kita, pula Allah tengok aku tak sembahyang pun Allah bagi aku makan, Allah bagi aku harta, tengok aku makan rasuah pun Allah bagi macam-macam pada aku. Wala'iyazubillah, ya? Dan sedang kita sibuk buat kejahatan ketika Allah panggil kita, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ni kita sekadar nak sembang-sembang saja. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita lebih sediakan diri kita dan bertemu dengan Ramadan yang satu hari dua lagi insya-Allah tak lama dah, ya? TV pun dah isytihar insya-Allah, tarikh melihat anak bulan, ya? Saya pun tak tahu bulan tu ada anak ke tidak, masa bila dia kahwin Allahu a'lam bisawab. Tapi itulah istilah orang Melayu pakai. Kalau dia sebut dalam kitab, dalam bahasa Arab, dia tak sebut anak bulan, dia tak sebut apa dia, Ibn Syahar ke Ibn Qamar ke, dia tak sebut, ya? Tapi dia sebut Al-Hilal, kan? Istilah dalam bahasa Arab dia sebut Al-Hilal, kan? Tak apalah, kita katakan dia anak bulan. InsyaAllah 27 hari bulan Jun, hari Jumaat ni nanti, kan? Itulah hari di mana orang-orang tertentu akan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk apa? Untuk melihat anak bulan, ya? Dengar cerita mungkin anak bulan malu nak keluar, ya? Jadi bila malu nak keluar, dan puasa bukan hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Tapi kena ikut dulu, kena tunggu lah. Itu saya punya cakap, ya? Kita tunggu nanti yang penyimpan umur akan keluar dekat televisyen, dia akan umumkan. Jadi kalau betul kelihatan, ya, sebab kaedah yang kita guna pakai sekarang ini ialah pada pertamanya hisab, dia ada kira-kira. Yang keduanya teropong, ya? Teropong anak bulan. Jadi kalau ikut kira-kira pun mungkin, kan, walaupun pukul 7.30 petang nanti ataupun 7.25 petang nanti, bila mana diteropong anak bulan, walaupun masa itu anak bulan telah ada, tapi oleh kerana umurnya tak cukup 8 jam, ya, ni ada kaedah-kaedah dia. Bolehlah kita tanya kepada bahagian mufti dan sebagainya. Sebab syarat dia anak bulan tu mesti cukup 8 jam. Bila cukup 8 jam teropong, confirm nampak dan boleh diisytiharkan besok puasa ataupun besok raya. Ini kaedah dia, ya? Tapi banyak berlaku dalam beberapa tahun ini bila teropong tak nampak. Sebab apa? Sebab anak bulan tadi di bawah 8 jam, jadi tak kelihatan. Kata mungkin masa teropong tu 3 jam ataupun 4 jam, jadi tak boleh, ya? Tak boleh nak isytihar puasa ataupun raya. Tetapi anak bulan yang sama akan diteropong oleh Saudi Arabia, ya? Selepas 5 jam Saudi Arabia akan masuk maghrib, dan ketika itu mereka teropong confirm nampak. Sebab apa? Jarak masa di antara Malaysia dengan Saudi Arabia ialah 5 jam. Tadi kita teropong bulan, anak bulan tadi baru 3 jam ataupun baru 4 jam, confirm tidak kelihatan. Tapi selepas 5 jam anak bulan tadi tetap cukup, kan, usianya 8 bulan atas, 8
rahsia dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ada ilmu, kalau kita tak ada ilmu di situ tidak ada rahsia sebenarnya. Kalau kita ada ilmu tentang apa dia, tentang falak, tidak ada rahsia di situ. Tidak ada rahsia di situ. Bahkan di antara kelebihan mereka yang boleh mahir ilmu falak ni tuan-tuan, salah satu kelebihan orang yang mahir ilmu falak ni, dia boleh baca nombor besok keluar apa, nombor first prize besok dia boleh baca besok keluar apa. Itu untung siapa yang pandai ilmu falak. Sebab yelah, kalau nak cerita kaya, dia boleh kaya kan? Sampai ke tahap tu tuan-tuan, dia boleh baca nombor besok yang keluar nombor apa. Itu kalau kita tengok ilmu falak ni dipanggil juga ilmu astronomi, ilmu bintang-bintang dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Ilmu Allah tu sangat luas sebenarnya, tapi nak beritahu, namun tidak ramai di kalangan kita yang tahu ataupun yang mahir ilmu falak ataupun ilmu astronomi tadi. Jadi sebab itu kita nak kena fikir apa dia tuan-tuan, yang kita tak tahu itulah lagi kita nak kena banyak-banyak beringat. Beringat dengan apa? Dengan amalan. Beringat dengan apa? Dengan ilmu tuan-tuan. Jadi bila mana ilmu kita dah ada, yang namanya apa dia tuan-tuan, kalau kita buka dalam Yasin pun ada sebut, semua benda-benda yang ada di atas muka bumi ni, termasuklah bulan, bintang dan sebagainya, semuanya berjalan mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jalan suka-suka. Yang jalan suka-suka ni kita lah tuan-tuan. Yang jalan suka-suka, ikut suka kita je, kita ni. Tapi bulan bintang tidak, dia tak boleh jalan ikut suka-suka dia. Kalau dia jalan ikut suka-suka dia tuan-tuan, akan berantakanlah dunia ni, alam ni akan berantakan. Ini tuan-tuan, kita lihat. Jadi kalaulah alam yang namanya bulan, bintang dan sebagainya tuan-tuan semuanya tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu Taala, sedangkan mereka tidak ada akal tuan-tuan. Kita ni yang namanya manusia, Allah berikan kepada kita akal. Kalau tak boleh nak tunduk patuh pada Allah Subhanahu Taala, sangat-sangat malang dan sangat-sangat mengecewakan. Jadi sebab itu kita renung lagi. Kita dah hidup 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Rasa-rasa kalaulah Allah panggil kita hari ini, adakah kita dah benar-benar bersedia? Sebenarnya kita boleh tahu kita ni bersedia ataupun tidak. Masalahnya kadang kita tidak bersedia. Bila tidak bersedia, memang kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi kalau kita telah bersedia, insya-Allah tak jadi masalah. Antara benda yang kita nak kena sediakan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan kita. Amalan kita tuan-tuan. Sebab dunia ni tempat untuk kita beramal, dunia untuk kita bercucuk tanam. Tapi malangnya bila mana kita tidak beramal. Kenapa tidak beramal tuan-tuan? Sebab tidak ada takwa dalam diri kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183 cerita tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian yang beriman. Bila sebut beriman tu, adakah ayat ini ditujukan kepada kita? Kalau betul ayat ini ditujukan kepada kita, kita tanyalah pada diri kita, adakah kita ni benar-benar beriman ataupun tidak? Takutnya kita sama dengan Badui di zaman dulu. Di zaman Nabi SAW dakwah Arab Badui, Arab Quraisy untuk beriman pada Allah SWT. Ada seorang Badui itu bila mana dia mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis mengucap saja dia pun kata, aku dah beriman, aku dah beriman. Lantas turun dah ayat daripada Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Beritahu kepada si Badui itu, dia belum beriman, dia baru Islam. Sebab iman tu boleh berbuat, bukannya boleh cakap-cakap je tuan-tuan. Islam, ya betul Islam. Mengucap dua kalimah syahadah je, Islamlah kita. Tapi adakah betul bila mana kita mengucap dua kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita Islam dan kita beriman. Lagu Raihan dulu tuan-tuan, lagu puji-pujian yang terjual sampai 1 juta lebih album tersebut. Lagu yang paling popular apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengar lagu tu, yang ikut lagu tu bukan orang Islam saja, orang bukan Islam mengikut juga. Mak Salehnya, Indianya, Cinanya, di Malaysia ni anak-anak Cina pun main dengar lagu tu tuan-tuan. Jadi adakah bila mana dia ikut lagu tadi tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, confirm Islam, confirm beriman? Ini kita nak kena tengok. Jadi sebab tu antara perkara yang saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan puan yang hadir pada malam ni, sebab bila sebut ceramah, bila sebut tazkirah, bila sebut majlis ilmu ni, dan kalau nak cerita pasal puasa lah, ini belum cerita nanti masa puasa pula ada tazkirah, ada ceramah lagi. Ini cerita nak sambut puasa ni. Rasa-rasanya kita ni pun dah puasa dah bertahun-tahun dah. Dah bertahun dah kita puasa dah.
Kalau nak dengar ceramah pasal ilmu, majlis ilmu ataupun kuliah ada sebab tentang puasa pun dah, kan? Kata orang dah sampai tai telinga pun tak larat nak dengar dah. Bukan telinga tu tuan, tai telinga tu tak larat nak dengar dah, ya? Betul, kan? Memang betul tuan-tuan. So apa yang perlu kita lakukan sebelum esok lusa kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah pada hari ini sampai bila-bila pun selagi mana kita hidup, kita renung, kita muhasabah, adakah amalan-amalan yang kita buat selama ini benar-benar menepati ilmu Islam itu sendiri. Ini kita tengok, ya? Sebab bila mana kita sibuk beramal, tapi kalau ilmu ni tak betul, yang namanya la'allakum tattaqun dan itu kita tak dapat. Yang namanya takwa pada Allah tu kita tak dapat, sebab kita tak dapat nak simpulkan. Yang namanya takwa tu apa dia? Takut itu je ke? Ya? Buatlah apa yang Allah suruh buat, tinggal apa yang Allah suruh tinggal. Itu je ke? Kebanyakan begitulah, sebab itulah pun yang selalu tak Khatib sebut dekat khutbah Jumaat. Ya? Dia tuan-tuan, ittaqullah, itu dia. Biasa kita dengar benda tu. Ya? Ini tuan-tuan, 3 pagi lepas ada seorang tu, saya kebetulan tengah makan di satu kedai di Shah Alam tu. Kebetulan tuan kedai tu perempuan, dia minat saya pula. Ya? Sudah ada minat susah lah kata dia. Tapi dia dah tua, macam mana? Ya? Dia makcik kan, dia kata minat bukan apa, selalu tengok kat TV, itu je. Bukan minat nak buat suami, kan? Itu je. Kalau boleh nak buat menantu, kan? Tapi sebab saya pun ialah ada orang yang berminat juga, kena pilih jugalah, kata dia kan. Dia tak bergambar siap-siap, lepas tu duduk sembang-sembang, sambil tu sembang sambil start makan ni nak kacau ustaz kejap. Apa dia? Ini dia, anak saya ada satu soalan. Anak dia mungkin dalam bawah 30 lah umur, muda lagi, perempuan juga anak dia perempuan. Dia tanya dekat saya, ustaz, ini 3-4 hari lepas dekat office ni bising riuh pasal apa? Ini dia kan, sama-sama kita orang duduk sembang-sembang, dia kata ni tak lama lagi nak puasa ni, kan kita kena ambil obat ni, Dan saya kata obat apa? Ini orang perempuan. Kalau orang lelaki dia tak apalah, dia nak ambil obat kuat mungkin, kan? Ini perempuan, sama-sama perempuan sembang. Ini kita tak lagi nak puasa ni, kita kena ambil ubat ni. Saya tanya ubat apa? Itulah saya pun confused juga ustaz. Dia kata, saya tanya kat dia orang, ubat apa kita nak makan ni? Ubat tu lah. Ubat apa? Itu dia. Ubat yang tahan tu. Tahan apa? Itu dia. Tahan ngantuk ke, tahan apa ke dah, rupanya makan ubat untuk tahan haid. Inilah perempuan anak dara lagi mungkin tak kahwin, Allah Alam. Ya, saya pun terkejut, kenapa nak ambil ubat untuk tahan haid? Dia kata supaya kita boleh puasa komplit 30 hari ataupun 29 hari. Kita tak perlu nak qada-qada. Sebab banyak yang sebelum ni pun tak qada-qada lagi, ni tambah lagi pula tahun ni qada lagi, jati jenuh lah. Saya kata astaghfirullahalazim, dia kata. Sepanjang 25 tahun saya ceramah kat Malaysia ni, itu antara benda yang saya baru dengar. Masalahnya kalau benda tu ada ilmunya tak apa, memang betul. Obat tu untuk perempuan kita makan, kebanyakan kalau siapa nak pergi haji, buat umrah ke, buat haji itu betul memang ada kaedahnya. Sebab bila haji itu semua hidup satu kali, umrah pun yang wajib semua hidup satu kali. Ini contoh, ya. Tetapi yang namanya puasa ni, setakat ni saya tak dengar, tak tahulah kalau saya tak buka kitab ke macam mana. Saya kata kalau makan ubat tu boleh puasa penuh 30 hari, bagus daripada dulu lagi. Masa mula-mula datang haid tu, sepatutnya masa tu makan. Biar apa ustaz? Biar boleh komplit sembahyang tiap-tiap hari lah. Kan bagus, betul tak? Daripada nak cerita pasal puasa yang 30 hari, yang tiap-tiap hari ni kita dah tinggal ni apa dia? Sembahyang. Sebab orang perempuan pun sama juga. Kalau lah puasanya tak pernah cukup, sembahyang pun sama juga. Sedangkan antara puasa dengan sembahyang, mana yang paling besar, yang paling hebat? Sembahyang. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama din, wa man taraka faqad hadama din. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang tinggalkan sembahyang, siapa yang dirikan sembahyang, didirikan agama. Siapa yang tinggalkan sembahyang, dia betulkan agama. Banyak benda dalam Quran Allah sebut solat. Puasa sedikit je. Ini tuan-tuan, ini masalahnya. Kalau buat satu-satu benda tu tidak ada ilmunya. Saya kata benda tu bukan tak boleh. Pada dasarnya perempuan tu kalau nak makan ubat untuk tahan haid, hukumnya harus. Tapi nak kena cek lah untuk apa. Kalau dah memang itu fitrah perempuan, apa yang membezakan lelaki dan perempuan, tuan-tuan? Jangan cerita pasal susuk tubuh lah. Jangan cerita pasal perempuan pakai tudung, lelaki pakai songkok. Tak usah cerita lah. Sebab itu kan kita dia cakap berapa ramai kat luar tu tak pakai tudung pun, berapa ramai kat luar tu lelaki tak pakai songkok pun. Tapi antara benda yang membezakan lelaki dan perempuan secara fitrahnya apa dia, tuan-tuan? Perempuan datang bulan, lelaki tak datang bulan.
Ya, itu maksud dia, faham lah. Tak datang bulan tu maknanya perempuan ada haid, lelaki ada haid, itu dia. Kan? Ada kepala je tuan-tuan. Lelaki ada kepala, perempuan ada haid. Kan? Itu dia. Itu fitrah. Benda yang boleh bezakan lelaki dan perempuan, perempuan datang haid, lelaki tidak ada haid. Ada kalanya perempuan tak boleh sembahyang, bila tanya kenapa tak sembahyang, uzur lah. Ada kalanya tak puasa, bila tanya kenapa tak puasa, uzur lah. Lelaki boleh gitu, kenapa tak sembahyang, uzur lah. Ada. Itu masalah besar kalau jawapannya macam tu. Tak ada tuan-tuan. Ini dia. Jadi saya kata astagfirullahalazim, ni dapat daripada mana ni? Ustazah juga yang cerita, ustazah juga yang cerita, ustaz juga yang cerita. Ni kenapa benda-benda ni semua berlaku tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, ini kita kena renung, kita kena menung, kita kena fikir-fikir lah. Betul lah, kalau dulu kita selalu dengar jenayah, kan apa dia, kola putih. Sekarang ni jenayah kopiah putih. Itu dia. Jenayah ketayak putih, jenayah serpan putih. Kalau ialah, kalau namanya putih-putih lah, dia mungkin kala-kala lain Allah lah kita tak tahu. Ini dia. Jadi sebab itu bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian yang beriman, sama-sama kita renung, sama-sama kita muhasabah. Adakah kita ni benar-benar beriman? Tuan-tuan, bila sebut iman tu, kita tahu tak iman itu apa dia? Ini tuan-tuan, iman itu apa dia? Yang namanya rukun iman yang 6 tu tahu tak apa dia? Tahu tak ceritanya macam mana? Ini tuan-tuan. Ya? Jadi sebab tu benda-benda ni kita kena lihat balik lah, tengok balik lah. Sebab orang sekarang kalau ngaji tauhid tentang iman ni, katalah dia ada kaitan dengan tauhid. Sifat 20 dia tak nak ngaji dah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi tayyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama' basar. Tuan-tuan tak tahu dah. Orang sekarang dia tak tahu lagu-lagu ni. Ya? Tapi kalau buat lagu lain dia sambung. Tu yang dulu bukanlah sekarang. Tua muda, laki perempuan, semua sambung. Walhal lagu tu tak ada kena mengena pun dengan agama kita, dengan iman kita. Ya? Nasyid-nasyid, doa-doa yang sepatutnya itulah jadi amalan kita supaya melekat dalam diri kita. Lupa tuan-tuan. Ya? Ini bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, ini sama-sama kita renung, sama-sama kita menung. Adakah betul ayat itu ditujukan kepada kita? Kalau betul ditujukan kepada kita, tanyalah pada diri kita, adakah kita ni benar-benar beriman? Baik tua, baik muda. Ini tuan-tuan, sama-sama saya bercakap, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak yang mendengar, sama-sama kita renung. Betulkah kita ni namanya beriman? Tuan-tuan, kalau kita kata kita beriman, pasti banyak masalah dalam hidup kita, dalam masyarakat kita Allah selesaikan. Sebab Allah sebut dalam Quran, wallahu waliyul mu'minin. Allah akan jadi pembela kepada orang yang beriman. Tapi kenapa masalah makin hari makin timbul, makin banyak. Ini tuan-tuan, sama-sama kita fikir. Yang namanya ibu ada masalah ibu, yang namanya ayah ada masalah ayah, yang namanya anak-anak ada masalah anak-anak, yang namanya pakar ekonomi ada masalahnya, pakar politik ada masalahnya. Kenapa tuan-tuan? Takutnya kita belum sampai level yang namanya betul-betul beriman. Yang satu lagi lah Masya Allah. Yang hujung ayat tadi itu Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Takwa tu apa dia tuan-tuan? Ini kita kena tengok lagi lah. Sebab kalau betul ada di kalangan kita yang benar-benar bertakwa tuan-tuan, confirm akan dapat apa dia, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut wallahu waliyul muttaqin. Allah akan jadi pembela kepada orang yang benar-benar bertakwa. Tapi hari ni kenapa tuan-tuan masalah kita makin hari makin bertimbul, macam-macam tuan-tuan, masalah yang tak selesai. Mai pula menteri ni tambah masalah lagi. Dan dah istihadah, kami dah istihadah menteri baru. Tuan-tuan, nama saya tak ada, jangan risau. Dah istihadah menteri baru. Cina-Cina lah semua. Dulu dia tak ada, hari ni dia tak ada dah. Ini tuan-tuan, ini kita tengok. Sama-sama kita renung, sama-sama kita fikir-fikir tuan-tuan. Jadi amalan yang kita nak buat ni, yang namanya puasa ni ada kaitan dengan iman. Tapi yang bagaimana? Sebab tu kita kena buka kitab Ihya Ulumuddin. Puasa tu apa dia? Ini kena buka lagi ni tuan-tuan. Jadi sebenarnya antara kesimpulan, belum habis tapi nak simpul dah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mari kita jadikan Ramadan pada kali ini, inilah bulan untuk apa? Untuk kita muhasabah diri kita, kita postmortem diri kita, antaranya apa benda yang kita nak kena buat tuan-tuan, kita filingkan balik, kita dokumentasikan balik kita punya ilmu-ilmu ni tuan-tuan. Ilmu fiqh,
Bila sebut fiqh tuan-tuan, ada tak kitab fiqh dekat rumah kita? Paling kurang, paling tidaklah adalah kitab Fardu Ain tulisan siapa dia? Almarhum Ustaz Sulaiman Undut tu, paling tidak tuan-tuan. Tapi kalau kita sekolah agama, sekolah kafar tuan-tuan, kitab Zadul Muta'allim tu itu sangat bagus sebenarnya. Zadul Muta'allim tu tuan-tuan, yang kita duk pakai dekat sekolah rendah agama tuan-tuan, tulisan Jawi, kertas tu kuning, kalau koyak ada confirm hancurnya. Itu sangat bagus isinya, tapi orang kita hari ni tak pakai. Sibuk dengan silibus-silibus yang baru, yang kita baca pun kita tak faham. Jangan cerita pasal anak-anak kita. Yang peliknya yang ngajar pun tak faham, yang belajar lagi lah bela je tuan-tuan. Ni kita kena fikir-fikir lagi, kena lah. Yang ni bila sebut pasal fiqh, mana kitab fiqhnya? Bila sebut tentang tauhid, mana kitab tauhidnya? Bila sebut tentang tasawuf, mana kitab tasawufnya? Bila sebut tentang tafsir, mana kitab tafsirnya? Bila sebut tentang hadis, mana kitab hadisnya? Paling tidak apa dia, Risalah Tauhid. Paling tidak Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tulisan Mufti Sabah. Paling tidak tuan-tuan. Kitab tasawuf, apa dia paling tidak tuan-tuan? Penawar Pagi Hati. Nak baca yang tebal-tebal, lagilah hancur tuan-tuan. Ini kita fikir-fikirlah. Sebab apa? Sebab kita nak bertemu Allah dengan amalan. Tapi bila cek-cek balik amalan kita banyak tak kena tuan-tuan. Bila cek-cek balik amalan kita banyak tak kena. Ini kita cek balik pasal puasa. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai sekalian yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bila sebut puasa di bulan Ramadan ni adalah wajib. Wajib tuan-tuan. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Bermakna nanti bila diisytiharkan, mungkin kita akan puasa 28 ataupun 29 hari bulan Jun. So siapa yang hari itu yang namanya Islam, yang namanya Islam, maka dia wajib puasa. Bukan Islam saja, dia balik ke tidak? Balik dekat sini kita kena faham sungguh-sungguh. Bukan 18 tahun, bukan 15 tahun. Untuk lelaki telah keluar mani, untuk perempuan telah keluar haid. Ulama sepakat mengatakan kalau kadang memang ada separuh tu mani tak keluar, haid tak keluar. Contoh 15 tahun tu dah confirm balik. Tapi orang Melayu kita pegang 40. Ramai yang tak balik lagi dalam masjid ni sebab tak cukup 40 tahun. Ada sampai sekarang tuan-tuan. Orang Melayu kita dah faham, oh balik tu 40 tahun, walau anak dah setengah dozen. Itu macam mana tu tuan-tuan? Ada? Allahu Akbar tuan-tuan. Main puasa dia tak ada kata tak, aku tak balik lagi. Baru 39 hari, 39 tahun, lagi sikit lagi 2-3 hari nak cukup. Itu dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi bila sebut wajib puasa, bukan Islam saja, bukan balik saja, tapi berakal. Ada orang bila dengar saja istihar puasa, dia terus tak siuman tuan-tuan. Ada macam mana tu lah, dia pun tahu juga, oh yang wajib sembahyang itu ialah berakal. Bila dengar azan saja dia sewel, habis azan dia sihat balik. Ada juga macam tu. Ni mazhab apa saya pun tak faham. Jadi bila kita lihat dekat sini tuan-tuan, yang wajib puasa itu Islam, balik, berakal. Jadi kita tanya pada diri kita, kita Islam, dia Islam, kita balik, dia balik, kita berakal, dia berakal. So maknanya bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Dalam wajib-wajib puasa tu tuan-tuan, ada harinya tak banyak, ayyam ma'dudat, 29 hari, 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam wajib puasa tu pula tuan-tuan, Allah sebut lagi, faman kana minkum maridan, siapa yang di kalangan kamu tu sakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh. Ataupun contoh apa dia? Yang musafir. Bila sebut musafir ni kita faham lah ya, kita akan berjalan lebih 2 marhalah. Jadi maknanya kalau tak nak puasa boleh tuan-tuan. Boleh lah, tapi tengoklah, memanglah setiap hari saya musafir tuan-tuan. Tanjung Malim KL, Tanjung Malim Bangi, Tanjung Malim mana lagi tahu, Shah Alam dan sebagainya. Memang betul saya musafir. Tapi kalau setakat Tanjung Malim KL bulan Ramadan saya tak puasa, buang masa lah tuan-tuan. Bukan susah sangat pun, duduk dalam kereta cuma 40 minit je tuan-tuan, tekan sampai. Ini tuan-tuan. Jadi tengoklah musafir yang macam mana. Ini saya cerita pengalaman lagi tahun lepas. Bulan Ramadan tahun lepas, 2 Ramadan saya buat rombongan pergi umrah. Masa tu antara rombongan saya tu Tuan Guru Harundin dengan keluarga ni. Kita dah ada ilmu ni, kita dah tahu ni kalau musafir ni maknanya boleh makan ni. Memang dah tahu dah, tapi saja tanya Tuan Guru, macam mana Ustaz?
kita musafir ni, kita puasa tak puasa, anda dah makan daripada rumah tadi ni, mana ustaz tu dah makan awal lagi, sebab keluar dari rumah dah musafir, sebab kita akan musafir lagi jauh, nak sampai ke Mekah sana. Oi, kata kita baru plan nak kata terbang nanti dah makan. Jadi saya buat talimat kepada jemaah-jemaah, tuan-tuan, okey, insya-Allah saat lagi kita akan naik tahap terbang, pukul 11 pagi kita akan terbang, kita akan sampai ke Jeddah jam 3 petang waktu Jeddah. Kita puasa ni memang untuk kita puasa. Tapi bila kita sampai ke Jeddah nanti, sana pukul 3 petang. Pukul 3 petang belum buka lagi. Jadi di Mekah sana akan buat buka nanti pukul 7. Tapi pukul 3 petang Mekah bersama dengan pukul 8 malam Malaysia. Orang Malaysia dah balon dah semua tu, cendol semua tu dah terduduk lah. Nanti kalau kita nak tunggu pukul 7 Mekah pula, pukul 7 masa tu orang Malaysia dah pukul 12, dah tengok bola dah. Jadi terpulang. Kalau nak puasa silakan, mampu larat silakan. Tapi kalau rasa-rasa tak larat, jangan paksa-paksa, nanti mudarat susah. Kalau tanya kepada saya, ni saya nak kata bang ni, sekejap lagi saya nak makan. Kadang dia pun review, suspend sebagainya. Walau ilmu tu clear tuan-tuan. Tuan-tuan, aku nak pening-pening kepala. Kita baca ayat Quran, kita tengok terjemahan dia. Kalau tuan-tuan tak faham, tengok terjemahan. Kebanyakan kita tak faham, itu masalah dia. Sebab tu kena belajar bahasa Arab supaya kita faham baca Quran. Hari ni kita baca tapi tak faham, sibuk betulkan tajuk tapi maknanya tak faham. Ini tuan-tuan, contoh kita fikir lagi, Jadi kalau kita baca ayat 183, ayat 184, clear dah, maknanya jelas tuan-tuan. Bermakna siapa yang sakit, siapa yang musafir boleh buka puasa, tapi nanti kena kodok balik lah. Apa masalahnya? Jadi saya dah taklimatkan dekat jemaah saya, ada yang puasa 2-3 orang dia saja nak rasa macam mana. Memang betul dia hampir 19 jam juga dia tak makan. Tapi masa tu kepala semua dah pening-pening, kepala perut dah bunyi, semua lagu keluar dah. Gajah ni semua dah bunyi dah, zirafah semua dah keluar. Saya kata tak apalah, kamu nak rasa, benar-benar Allah berilah pahala lebih. Tapi yang lain tu ikut saya lah, itu dia. Pramugari itu lalu dia kita ambil, pramugari itu lalu kita ambil. Yang makan berapa orang? 3 orang, 30 orang je tuan-tuan. Dalam kapal terbang tu ada 300 orang, yang makan 30 orang je. Yang lagi 270 orang tengok kita orang yang makan ni. Tengok macam nak makan kita pula lah. Mai seorang tu kat saya, dia kata, ustaz kan selalu keluar TV. Ayolah, apa masalah pula? Kenapa ustaz tak puasa? Itu dia. Kenapa ustaz tak puasa? Saya kata, kenapa saya tak puasa? Allah dah sebut dalam Quran, barang siapa yang bermusafir di bulan Ramadan, dia boleh tak puasa, tapi nanti kena qada lah. Allah dah sebut dah. Allah dah beri rukhsah, Allah dah beri keharusan, Allah dah beri kelonggaran kepada hamba-Nya yang sakit, yang musafir di bulan puasa boleh tak puasa, tapi kena qada lah. Oh boleh ustaz dia? Astagfirullahalazim, tuan-tuan, ini dia. Kenapa? Sebab ustaz dia taklimatkan, ustaz dia taklimatkan. Ustaz dia buat taklimat tadi, dia cerita ustaz dia buat taklimat, dia kata kita kena puasa, jangan ada siapa yang buka. Ustaz dia taklimatkan macam tu. Tak lama kemudian datang pula ustaz dia kat saya malah nak cari ustaz dia tu. Ustaz tu saya kenal juga lah. Dia tiba datang kat saya, ustaz, anak nak tanya kat Ita ni. Oh tu dia, puasa musafir macam mana yang kita dibolehkan tak puasa? Saya kata, janji musafir lah. Kan Allah sebut dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Allah sebut musafir dia dah boleh dah. Yang kita ni pandai-pandai kenapa? Anak sebut dekat jemaah saya, silakan siapa nak puasa boleh, siapa nak buka pun boleh. Sebab Allah dah bagi kelonggaran. Entah buat macam mana? Anak cakap kat jemaah semua kena puasa, entah berdosa. Entah kena jaga mulut entah. Allah dah beri kelonggaran kepada hamba-Nya, siapa yang sakit, siapa yang musafir boleh tak puasa. Entah pandai-pandai keluar keputusan kena puasa semua. Tuan-tuan, ini kita kena jaga. Banyak benda hari ni tuan-tuan kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam doa kita pun tengok, ya Allah, anakku namanya sipolan-sipolan, IC nombor sekian. Siap sebut, enggak, Allah tak kenal anak kita ke? Tuan-tuan, sebelum kita angkat tangan tu Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Ini kita siap minta pula. Hari ni dia periksa, ya Allah, kan ketat matematik tambahan, ya Allah, kan aku mohon padamu ya Allah, aku minta padamu ya Allah, kau luluskan dia ya Allah. Itu dia. Hari ni kita doa ke kita ugut Allah? Tanya balik diri kita. Kebanyakan kita kadang ugut Allah,
Siapa kita nak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa kita tu? Ini kita tengok. Betul nampak macam berdoa, tapi rupanya kita mengikut Allah. Anakku ya Allah bagi lulus, ya Allah bagi lulus, ya Allah. Siap syarat pula orang sebelah tak apa, anak orang tak lulus pun tak apa, yang penting anak aku je. Ini tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita simpulkan, bila sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lalui di bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita akan dapat apa yang namanya takwa. Bila sebut takwa tu apa dia tuan-tuan, kita terjemahkan takwa itu apa dia tuan-tuan? Dua benda ni kena ada dekat kita. Yang dua benda ni kena ada dekat kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, tanyalah pada diri kita. Kita yang dah hidup 70 tahun, yang kalau senang ceritanya kita dah beribadah 70 tahun dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan amal ma'ruf, dengan doa, dengan macam-macam kita dah ibadah. Tanya pada diri kita, setiap kali kita sujud pada Allah tu, ada tak rasa hamba pada Allah? Bila mana kita melangkah keluar daripada masjid, ada tak rasa hamba? Bila mana kita start kereta tu, ada tak rasa hamba? Bila mana kita pegang kepala anak kita, ada tak kita rasa hamba? Bila mana kita berdiri depan kita punya rakyat-rakyat jelata, kita punya kuli-kuli tuan-tuan, ialah kita eksekutif, yang tu semua kolektif tuan-tuan, ada tak kita rasa kita ni hamba? Ya, kita baru diumumkan nama kita dapat pangkat jawatan dan sebagainya, jadi nazim, contoh nazim masjid dan sebagainya. Ada tak bila mana kita dengar je tuan-tuan, kita boleh rasakan dalam kita, ya Allah aku tak punya apa-apa ya Allah, aku hamba ya Allah. Ini dia. Berapa ramai hari ni yang beribadah tapi dia tak rasa dia hamba. Oh, dia rasa dia selamat pula tu satu bab, dia rasa dia lega pula satu bab. Ini tuan-tuan, dia rasa confident pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Malu saya yang bercakap, tuan-tuan puan yang mendengar, sama-sama kena kita fikir, kita renung tuan-tuan. Ini antara masalah kita hari ini. Banyak kita beramal tapi kadang kita tak rasa apa-apa. Kita nak azan dulu. Tanya azan. Silakan azan. Silakan.
balik pun tak jadi masalah. Sebab memang nawa itu dia hidup untuk makan atau macam mana. Sama lah macam lembu dan kerbau. Ini Allah bagi akal, tak boleh fikir ke. Jadi kalau dia nak ilmu, dia akan tunggu. Lepas isyak duduk sekejap, insya-Allah tak lama. Bila ceramah lepas isyak tuan-tuan, kan insya-Allah penceramah takkan ceramah panjang-panjang punya, sebab dah malam. Kalau ceramah panjang juga tak tahulah tu jenis apa punya penceramah tuan-tuan. Jadi insya-Allah jam 9 ni kita berhenti sebab azan pun 8.40, 43, 8.45. Jadi 20 minit ke 30 minit yang pertama tu, itu adalah waktu yang paling afdal, yang terbaik. Maksudnya kalau kita buat masa tu, kalau berjemaah ganjarannya 27 kali ganda, itu antaranya tuan-tuan. Jadi kita belajar, bukan kerana saya pandai-pandai ustaz main lewat nak ceramah pendek. Dah tu rezeki korang macam mana? Dan rezeki saya pun itu juga tuan-tuan, nak macam mana? Okey lah, saya sampai datang. Kalau tak datang tuan-tuan, aksiden mana-mana ke langsung tak ada rezeki. Jadi ini antara benda lah. Mungkin bukan orang sini masjid lain, tapi paling tidak kita kena ingat-ingat lah tuan-tuan. Dah sampai masanya. Bukan majlis ilmu tu tak penting, sangat penting. Tapi kadang kita nak kena pandai adjust. Kalau kuliah-kuliah biasa tu cukuplah maghrib, isyak berhenti, azan, sama-sama kita berjemaah. Minggu depan jumpa lagi, tuan-tuan. Kalau ceramah sempena-sempena tu buat lepas isyak, lagi selamat tuan-tuan. Antara maghrib isyak, maghrib isyak tu bagi makan, tak pun tak ada masalah. Itu antaranya lah. Ini benda-benda ni kita nak kena fikir lah tuan-tuan. Kadang saya pun rasa malu juga, sebab mungkin paling tidak ustaz tak cakap, ustaz tak tegur, ustaz lagi syok pula ceramah. Itu masalahnya juga. Sedangkan Nabi dah sebut, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal, ya Rasulullah, apakah dia amalan yang paling bagus? Nabi sebut as-salatu ala miqatiha, dirikan solat pada waktunya. Jadi hari ini betul kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam majlis ilmu, tapi masalahnya isyak tu kadang selalu sangat kita lajakkan dia. Selalu sangat tuan-tuan. Jadi kita kena fikir-fikir lah. InsyaAllah jam 9 kita berhenti, sama-sama kita solat tuan-tuan. Imam, sampai imam jadi imam lah. Jangan minta aku jadi imam pula, aku nak jamaah takhir. Tuan-tuan, itu pun sebenarnya alasan untuk tidak jadi imam. Sebab kadang pergi mana-mana kena tolak juga jadi imam. Itu masalah juga tuan-tuan, tapi tak apalah. Kadang orang je lah betul nak ambil berkat, walau kita ni tak ada apa pun tuan-tuan. Mungkin paling tidak nak dengar bacaan, tak bagus mana pun bacaan kita, tapi ialah paling tidak mungkin bila dengar tu ingat suara seseorang tu. Contoh abang saya contohnya Asri Rabbani kan, dia mungkin lah tak apalah, tapi paling tidak tuan-tuan kita fikir, kita renung sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan Ramadan akan kita lalui 1 bulan ni 29 hari ke 30 hari tuan-tuan, dengan macam-macam amalan yang kita akan buat. Mudah-mudahan ini akan lahirkan sungguh-sungguh rasa hamba tuan-tuan. Ini caranya. Sebab itu kenapa kita dilatih puasa, tak makan tuan-tuan. Walaupun tak makan tu bukan 1 hari 24 jam. Yang tak makan, bila kita tak makan itu kita akan rasa lapar. Bila lapar tu baru kita mikir masa tu, ya Allah, kalau Allah tak bagi aku makan macam mana. Ini contoh. Jadi nak beritahu ini semua Allah punya. Kadang kita tengok depan mata kita, betul ada rezeki tuan-tuan, bukan banyak pun tuan-tuan, bukan banyak kurma sebiji tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa yang nak terima kurma pada tahun ini untuk Ramadan, saya cakap terus terang, beli yang mahal-mahal tuan-tuan. Jangan beli yang murah-murah, RM10 satu kotak, RM5 satu kotak. Beli kurma Majdul. Nama dia Majdul, bukan Mazidul. Mazidul tu TV3. Majdul tuan-tuan. Majdul 1 kilo memang mahal, RM30, RM50 tuan-tuan. Kotaknya warna merah. Ni saya bukan duta kurma Majdul, tidak. Tapi itu kurma yang antara yang paling sedap tuan-tuan. Ditanam di California, bukan Saudi, California. Kita tengok kotak dia warna merah, tulis Majdul, ataupun dia tulis itu Sundate, SUNDATES, California. Memang mahal, 1 kilo RM50, mungkin boleh pergi RM40 satu kotak tu, kebanyakan 2 kilo dia jual RM70 ke atas tuan-tuan. Tapi tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan letaklah kurma tu depan nasi biryani ke dan sebagainya, macam mana pun orang buka dengan kurma, betul tak? Ada siapa sini pun buka dengan nasi biryani kau? Orang akan makan benda tu kemudian, betul tak? Jadi sebab tu biryani kamu jangan dibesar-besarkan. Ni dia buka puasa tu dibesarkan. Air Zam-Zam kalau boleh sponsor Zam-Zam lagi bagus tuan-tuan. Sebab mula-mula orang ambil kurma dulu dan air. Jadi bila dia gigit kurma tu tuan-tuan, kurma yang mahal tadi, Allah memang sangat nikmat, sangat sedap, sangat lazat tuan-tuan. Kalau ada 3 biji, 4 biji dia akan sapu. Berbeza dengan kurma yang murah tadi tu, kena lihat pula, gigit pula, gigi tercampur pula, Allah maaf tu dia.
jumpa siapa pula ni yang bagi makan muka dah, bagi kurma liat. Tuan-tuan, bagi kurma yang sedap tadi, kan? Bila orang dah makan kurma tu tuan-tuan, ya betul kita keluarkan mahal, 1 kilo RM50, RM40. Tapi itulah orang mula gigit. Bila gigit tuan-tuan, pahala puasa ni kita dapat. Nasi berani kemudian tuan-tuan, nasi berani gam tu, itu semua kemudian. Nasi mandi tu kemudian. Sila air bulan sebab makan nasi mandi banyak sangat lah, tarawih tak cukup dapat. Itu pula jadi penyebab dia tuan-tuan. Ini bukan nak beritahu lepas ni tak salah sponsor buku puasa, tak, sponsor kena sponsor juga. Tapi nak kena pandai pilih lah tuan-tuan. Ya, ini dia. Ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok sungguh-sungguh segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan puasa di siang hari tuan-tuan. Apalagi malamnya kita akan bertarawih, dah gaduh dah. Nak buat 8 buatlah, nak buat 20 lah, sila tak jadi masalah. Nabi pun tak pernah tegaskan tentang tarawih ni. Zaman Sayyidina Umar jadi tegaskan buat 20 sebab dilihat masyarakat masa tu dah mula lalai, itu je tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh buat 8 tuan-tuan, apa masalahnya? Tak ada masalah tuan-tuan. Para sahabat Nabi dan para sahabat, dan kita tengok Imam Syafi'i saja tuan-tuan, imam mazhab kita. Dan kadang bila sebut Syafi'i ni semua benda kita nak ikut, tapi Imam Syafi'i buat di bulan Ramadan kita tak nak ikut pula tuan-tuan. Imam Syafi'i setiap hari dia akan khatamkan 2 kali Quran. Khatam di maknanya dia baca daripada Al-Fatihah depan Alif Lam Mim tu, dia akan habis dekat minal jinnati wan nas, Qul a'udzu birabbin nas, bukan khatam buat duha tuan-tuan. Imam Syafi'i satu hari 2 kali tuan-tuan, 30 juzuk di siang hari, 30 juzuk di malam hari. Bermakna kalau Ramadan itu 30 hari, 60 kali dia khatam. Bayangkan tuan-tuan, tanyalah pada diri kita, bagaimana kita dengan Quran tuan-tuan. Sebab ulama menyimpulkan hebatnya Ramadan ni bukan sekadar puasa, sebab puasa tu bila-bila pun puasa sunat kita boleh buat. Bukan sekadar puasa tuan-tuan, bukan solat tu tiap hari kita buat. Bukan sekadar doa tu bila-bila kita buat. Tapi hebatnya Ramadan ini sebab apa? Sebab inilah bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan turun saja, minta dibaca tuan-tuan. Quran tu dah lama turun dah, tapi kita baca tak tidak. Baca tu ada 2, satu tilawah, kita baca seorang-seorang pun boleh juga, bagus juga tuan-tuan. Yang kedua kita bertadarus, seorang baca seorang mendengar, seorang baca seorang dengar. Ya, jangan kita beralasan pula Jibril tak turun sebab tu aku tak tadarus dah. Sebab Nabi tadarus dengan Jibril. Ialah muka siapa tuan-tuan, tengoklah muka kita. Dan kalau muka Nabi tu betul lah malaikat Jibril turun. Kalau kita ni tuan-tuan bukan Jibril, Israel turun. Tu dia tuan-tuan. Duduk depan tu malaikat Israel. Baca. Confirm tak baca punya. Salah je saat cabut nyawa tuan-tuan. Ni dia. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, kita lihatlah. Kita lihat start pada nanti hari pertama kita pasang niat dan kita akan berpuasa. Bila sebut puasa tu tuan-tuan, mudah-mudahan kita dah nampak dah. Puasa tu bukan sekadar puasa orang awam, bukan puasa orang khawas, tapi khawasul khawas. Ini kitab Ihya Ulumuddin dalam bab tasawuf ada cerita. Bila sebut puasa tu mudah-mudahan pergantungan kita makin kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawa uji kita dengan panas sedikit, belum Allah uji dengan macam-macam lagi tuan-tuan. Ini contoh. Mudah-mudahan dengan masuk saja Ramadan pada kali ini tuan-tuan, kita dah polish balik kita punya amalan-amalan yang namanya Quran. Bacaannya bagus, tajwidnya tuan-tuan kena, maknanya kita dah start faham dan sebagainya. Paling tidak Fatihah yang dah beratus ribu kali kita baca, sampai sekarang masih tak faham-faham lagi. Ini kita tengok satu kita kemaskinikan kita punya ilmu-ilmu. Ini tuan-tuan. Sebab Allah sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hantar manusia ke atas muka bumi untuk apa tuan-tuan? Untuk jadi khalifah, untuk jadi pentadbir. Bila kita nak mentadbir dunia tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Nak didik diri kena ada ilmu. Jangan cerita didik orang lagi lah. Nak didik anak, isteri, suami, abang, kakak, confirm lagi kena ada ilmu. Sebab nak didik diri pun kena ada ilmu. Kita tengok ilmu kita bagaimana. Jadi kalau ilmu tu kena tuan-tuan, insya-Allah 2 misi utama yang Allah hantar kita ke atas muka bumi ini, insya-Allah benar-benar akan tercapai. Benar-benar akan tercapai. Dengan Allah kita beribadah sungguh-sungguh tuan-tuan, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan amar ma'ruf nahi munkar tuan-tuan, dengan Quran, dengan macam-macam kita buat. Sedang dalam masa yang sama kita berbakti sungguh-sungguh sesama manusia. Ini pasal tarawih pun kadang dah bergaduh-gaduh dah. Geng 20, geng 8. Dia siap letak pula parking kereta. Geng 20 kat sini, geng 8 kat sini. Geng 8 jangan ngada-ngada nak parking kat 20. Geng 20 pula jangan ngada-ngada nak blok geng 8. Betul tak tuan-tuan? Geng 8 dah parking, geng 20 dia tak duduk kat luar.
Yang 8 nak keluar, lepas tu tak boleh. Ton, hon, tuan-tuan. Kan marah. Dia pun nak sembahyang 20, parkinglah tempat 20. Tuan-tuan. Jadi macam mana ni? Yang namanya hubungan sesama manusia macam mana, tuan-tuan? Sebab dengan sembahyang itu sendiri, kita tak boleh nak merasakan kita membina hubungan dengan manusia. Jadi sebab itu Allah pun sebut apa dia, turibat alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita akan ditimpa kebinasaan. Hidup kita ni Allah akan timpa dengan macam-macam kebinasaan kalau kita tak jaga dua benda, tuan-tuan. Yang pertama, hubungan dengan Allah, dan yang kedua, hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kalau kita boleh jaga dua benda ni, tuan-tuan, masya-Allah. Jadi sebab itu kalau kita lihat Nabi, para sahabat, tabi'in, dia menjalani ibadah Ramadan tu sangat hebat, tuan-tuan. Hebat. Malaysia pun hebat juga, tapi hebat tak apa-apa lah, tuan-tuan. Bazar Ramadannya hebat, tuan-tuan. Martabak beratur ramai-ramai, roti john lagi beratur ramai. Tanya kenapa roti john dia beratur ramai-ramai? Sedap, Ustaz. Ya ke sedap? Kau tanya telur dia basuh tak? Besok dia tanya, bang telur basuh tak? Dia marah. Telur siapa? Betul dia. Mana? Oh, lupa telur ayam. Betul dia. Tuan-tuan, kan? Tak pernah meniaga, tak ada ilmu, tuan-tuan. Telur ayam tak dibasuh, terus pecah, kan? Terus ditabur dekat roti tadi tu, dia dipegang-pegang pula sia-sia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itulah yang kita makan. Macam mana ni, tuan-tuan? Kan? Sedangkan Nabi dan para sahabat tabi'in, kalau kita tengok puasa mereka, masya-Allah, tuan-tuan. Pengalaman saya belajar di Pakistan tahun 80, 87, 89. Masuk saja Ramadan, tuan-tuan, boleh pilih masjid-masjid yang satu malam 1 juz, 2 juz, ada yang 5 juz. Ini juz Quran tu, bukan juz minum tu, tuan-tuan. Boleh pilih. Ada yang satu masjid satu malam 30 juzuk. 30 juzuk, tuan-tuan. Dia buat memang papa-papa sampai nak sahur tu, tuan-tuan. Masya-Allah, saya kata. Kita rasa macam mustahil, tuan-tuan, duduk dalam majlis tersebut. Angkat je takbir, tuan-tuan, dengar bacaan dia, kita akan fana. Patutlah orang yang ahli Quran ni, tuan-tuan. Contoh siapa? Sayyidina Abu Bakar sekali berdiri 15 juzuk, bangun balik satu lagi 15 juzuk, tuan-tuan. Nabi dan para sahabat, Allahu Akbar. Ini kita cuba buat. Jadi tanya pada diri kita, bagaimana kita dengan Al-Quran? Lancar tak Quran kita? Dan bagus tak bacaannya? Tajudnya bagaimana, tuan-tuan? Jadi kita boleh tanya pada diri kita, dan Ramadan ni kita nak khatamkan berapa kali? InsyaAllah, tuan-tuan, rasa-rasanya kalau start pada subuh kita baca, duha kita berhenti kejap, lepas tu kita sambung balik, letak kita rehat sekejap, lepas tu kita baca balik. Rasa-rasanya start pada, dan lepas subuh tu sampai nak buka puasa tu, rasa-rasalah paling tidak mungkin 5 juzuk ke 10 juzuk kita boleh baca. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh cuba besok. Boleh cuba besok, tuan-tuan. Saya dah buat, saya dah cuba buat 1 juzuk. Kalau saya baca laju, main 2 harakat je, tuan-tuan, insya-Allah 10 minit boleh habis. 1 juzuk 10 minit. Tuan-tuan boleh cuba lah. Jadi kalau 1 juzuk 10 minit, 1 jam, kita duduk 1 jam, insya-Allah 6 juzuk boleh habis. Zaman sekarang pula tak perlu bawa mushaf. Tab dah ada, tuan-tuan. Download Quran, baca di situ. Kita hari ni download juga, tapi yang baca pen je bunyi, tuan-tuan. Tak ada bateri. Apa hal tak ada bateri? Itu dia. Bukan dapat pahala. Mulut kita kalau baca tu alif 10, lam 10, mim 10, baca dalam Ramadan dilipat gandakan. Ini, tuan-tuan, cubalah. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu akan jadi hujah kepada kita, di mana, tuan-tuan, bukan hanya di mahsyar, di barzah, tapi semasa kita hidup ni, tuan-tuan. Kalau Quran ada dalam diri kita, ada dalam tangan kita, dan kita jadikan rujukan, tuan-tuan, insya-Allah banyak masalah hidup kita boleh selesai. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tanamkan azam sungguh-sungguh Ramadan pada kali ini. Mungkin tak perlu banyak-banyak lah, paling tidak kita nak mendalami sungguh-sungguh bacaan Quran, makna Quran, tafsir Quran, dan kalau boleh kita nak rebut sungguh-sungguh. Sebab Nabi sebut afdalul ibadah tilawatul Quran. Yang namanya membaca Quran itu adalah sebaik-baik ibadah juga daripada kita beramal macam-macam zikir, tak apa-apa, tuan-tuan, lompat sana lompat sini dan sebagainya. Baik kita baca Quran banyak-banyak lagi bagus. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-bapa yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sajalah memang untuk kita bersama, tuan-tuan. Yang penting walaupun sedikit tak banyak, dan Allah akan beri kelapangan pada dada kita, hati kita, untuk tanamkan 1, 2, 3 azam untuk kita baiki dan puasa kita pada Ramadan kali ini, insya-Allah. Jadi kita sampailah kepada kawan-kawan kita, tanamkan azam sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat segala jariah daripada apa yang kita sampaikan, yang kita ingatkan kawan-kawan kita. Yang buruk yang lemah kurang, mohon ampun dan maaf kepada semua diucapkan. Selamat menyambut Ramadan, kita puasa sungguh-sungguh. InsyaAllah mudah-mudahan yang namanya takwa kita akan dapat sungguh-sungguh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.